Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma taqlibuhu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, rabbi zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Insya-Allah bab 73, Fadilat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laish As-Samarqandi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Abu Laish As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Muqatil bin Sulaiman berkata, Nabi Musa alaihissalam bermunajat, Ya Rabb, wahai Tuhanku, saya mendapatkan dalam alwah ada satu umat yang dapat memberi syafaat dan akan diterima syafaat mereka. Jadikanlah mereka umatku. Jawab Allah, mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, Ya Rabbi, saya mendapatkan juga umat yang tebusan dosa mereka cukup dengan sembahyang 5 waktu. Jadikanlah mereka umatku. Jawab Allah, mereka umat sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, wahai Tuhanku, saya dapatkan juga ada umat yang akan membasmi kesesatan sehingga mereka akan membunuh Dajjal mata sebelah. Jadikan mereka umatku. Jawab oleh Allah, mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, saya juga dapatkan ada umat yang kesucian mereka dengan air dan tanah. Jadikanlah mereka umatku. Jawabnya itu Allah, mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, juga saya mendapatkan ada umat yang boleh menerima sedekah dan memakannya. Pada umat-umat yang dahulu harus dibakar dengan api. Jadikan mereka umatku. Maka dijawab oleh Allah, mereka juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, saya juga dapatkan ada umat yang bila seorang niat akan berbuat kebaikan dan tidak jadi berbuat apabila seseorang berniat berbuat kebaikan dan tidak jadi berbuat, dicatat satu kebaikan hasanat. Lalu bila dikerjakan ditulis 10 hasanat. Dan tidak dapat gandakan hingga 700 kali gandaan. Dan bila niat kejahatan tidak ditulis, dan jika dikerjakan kejahatan itu ditulis hanya satu. Jadikanlah mereka umatku. Maka dijawab oleh Allah, mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, juga saya dapatkan ada umat yang 70,000 orang dari mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Jadikanlah mereka umatku. Maka dijawab oleh Allah, mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Belum tu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi. Yang adalah syariat Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat. Jadi bila Nabi Musa ini dapat diketahui di Allah, maknanya diberitahu oleh Allah. Mungkin daripada Jibril alaihi salam menurunkan, berceritakan kepada Nabi Musa alaihi salam, menceritakan tentang suatu umat yang belum dilahirkan, tetapi umat itu dia akan ada dapat syafaat daripada nabinya. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Musa dengan cara Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu ataupun melalui malaikat. Maka kata ada umat nanti di akhir zaman, satu umat yang akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapat syafaat. Dan Nabi Musa minta, kalau boleh biarlah umat aku yang mendapat syafaat itu. Mana Nabi Musa nak bagi syafaat kepada umatnya. Lalu jawab Allah Subhanahu wa taala, itu adalah umat Muhammad. Itu kelebihan yang besar. Mana di akhirat nanti di padang mahsyar,
kita semua ini akan mendapat syafaat Nabi SAW apabila cukup syarat-syaratnya, apabila meninggalkan segala kejahatan. Ini tak ada pada kelebihan umat-umat lain. Ini Allah berikan kebesaran kepada umat Nabi Muhammad. Benda yang tidak ada pada umat lain. Ketika manusia berjalan-jalan mencari para Nabi, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Nabi Yusuf, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa, minta syafaat. Masing-masing minta syafaat, tapi masing-masing cakap, aku tak boleh nak bagi syafaat sebab aku sendiri pun ada dosa. Jumpalah Nabi lain. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat, kepada kita semua. Ini kebesaran, ini kelebihan umat Muhammad yang Allah berikan kepada kita. Ada syafaat daripada Nabi SAW. Itu antaranya salah satunya daripada kebesaran menjadi umat Nabi Muhammad. Dia benda lagi yang kita nak. Allah dah berikan begitu banyak. Nabi Musa minta umat dah jadi orang yang dapat syafaat, tapi tidak ada. Yang mendapat syafaat adalah kita, iaitu umat Muhammad SAW. Nabi Musa juga sebut ada orang yang ditebus dosa cukup dengan sembahyang 5 waktu. Itu dia tebus dosa. Bila dia sembahyang 5 waktu, maka dia ditebus dosa. Dosa-dosa kecil dihapuskan. Kalau sembahyang 5 waktu itu bersungguh-sungguh, datang dosa-dosa yang lain juga, maka dosa-dosa besar juga akan dihapuskan. Maka dengan bab sembahyang maka terhapus dosa. Nabi Musa minta kalau boleh kami pun nak macam tu juga. Sebab syariat sembahyang Nabi Musa itu berbeza dengan syariat sembahyang kita. Kita tak tahu bagaimana syariatnya. Berbeza dengan sembahyang Nabi Ibrahim. Dia berbeza, tak macam kita duk rukuk sujud, lain, berbeza-beza. Jadi bila diminta begitu, apa kata Allah? Sesungguhnya itu adalah umat Nabi Muhammad. Dua kelebihan besar dah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan solat Allah hapuskan. Sebab tu inna solata tanha fahsya'a, inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi makna mencegah daripada kejahatan, keburukan, dan mencegah, membuang segala dosa-dosa yang ada dalam tubuh badan kita ini, yang ada pada amalan-amalan kejahatan kita ini, Allah hapuskan dengan sembahyang. Tambah orang yang sembah sembahyang yang solat sunat lagi, banyak lagi kelebihan. Itu yang kedua. Nabi Musa juga bertanya, saya dapatkan ada umat yang akan memasmi kesesatan sehingga mereka akan membunuh. Itu umat yang memiliki kesesatan. Maknanya ada yang mereka lakukan kesesatan, maka dipeperangi, dibunuh, dihapuskan. Perang, kita berperang sehingga mereka akan membunuh. Dajjal yang masa sebelah, jadikan mereka umatku. Mana kita ni nanti, setiap Nabi dia selalu pesan tentang Dajjal ni. Nabi sebut tidak ada pernah Nabi, satu Nabi pun yang tak pernah pesan tentang Dajjal. Semua Nabi berpesan tentang hati-hati dengan Dajjal. Tapi ada satu umat yang akan berperang dengan Dajjal ni dan akan bunuh Dajjal. Nabi Musa minta, biarlah umat aku. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sungguhnya itulah umat Muhammad SAW, kita. Kita akan berperang dengan tentera-tentera Dajjal di Asfahan, dengan tentera-tentera Yahudi Asfahan. Berperang di sana, di Damsyik, Damaskus, pergi ke Syria, berperang, akhirnya dapat kemenangan. Nabi Isa turun bantu, Imam Mahdi keluar menjadi pemimpin besar ketika itu. Maka kita membunuh Dajjal laknatullah hingga menjadi keamanan seluruh dunia sebelum keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Allah berikan kelebihan ini pada siapa? Umat Nabi Muhammad SAW yang bunuh Dajjal, yang hidup lama sejak zaman Nabi Daud AS lagi. Dan kita juga, bila Nabi Musa sebut, ada umat yang dia bersih, dia bersuci dengan air dan juga debu. Iaitu bila kita nak berwuduk dengan air, kita nak mandi wajib dengan air, ataupun tak boleh guna air, tak ada air, kita guna debu. Nabi Musa minta, kami pun nak jadi, biarlah umatku yang dapat kelebihan itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sungguhnya itulah umat Muhammad SAW. Dengan air kita bersuci dan juga dengan debu kita boleh bersuci. Umat lain dia berbeza. Ini kelebihan Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Ada lagi apa dia? Yang dapat umat yang boleh menerima sedekah dan memakannya. Kita boleh terima sedekah. Orang bagi sedekah pada kita, kita boleh terima dan kita boleh guna sedekah tu. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad.
Adapun umat-umat terdahulu, Allah alam kita tidak tahu. Tapi kalau melihat kepada apa yang disebut oleh Nabi Musa, mungkin ketika itu tidak boleh terima sedekah. Mungkin tidak ada syariat zakat seperti kita. Tapi kita ini umat Nabi Muhammad, kita ada zakat, kita ada sedekah. Orang bagi sedekah pada kita, kita boleh guna sedekah tu pun kita boleh makan, dan kita boleh jual pula sedekah yang bagi pada kita itu. Dan makannya pada umat-umat yang dahulu harus dibakar dengan api. Tak boleh. Tak boleh terima sedekah dibakar dengan api. Ada umat-umat sebelum ini. Maknanya syariat sebelum kita datangnya syariat Nabi Muhammad, ada syariat tak boleh terima sedekah, tak boleh makan sedekah. Siapa yang terima sedekah, makan sedekah ini, pemberian orang akan dibakar. Itu syariat ketika itu. Jangan kita samakan dengan syariat kita. Syariat ketika itu memang berbeza-beza. Mereka ada umat yang sembahyang hanya berdiri saja. Ada umat yang sembahyang rukuk saja. Ada umat yang sembahyang hanya sujud saja. Ada umat yang sembahyang duduk dalam iftirash, tawarruk. Allah berikan mereka itu dengan sembahyang begitu-begitu. Akhirnya disempurnakan dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu ada syariat yang tak boleh makan sedekah. Siapa makan dia dibakar. Tapi umat Nabi Muhammad, kita boleh sedekah, kita boleh terima sedekah. Even kita orang kaya sekalipun. Kita orang kaya, kita banyak duit, orang sedekah pada kita, kita boleh terima, tak dilarang. Bang kita boleh makan duit sedekah tu, tak ada masalah. Ini kelebihan yang kita kena tahu. Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad SAW. Sebenarnya kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita begitu besar. Allah berikan begitu besar. Tidak ada pada umat terdahulu. Umat terdahulu, bila mereka ditimpa musibah, mereka ingkar kepada Allah, Allah turunkan bala, Allah turun azab. Dengan rujufahnya, dengan angin kencangnya, dengan batu daripada langitnya, dengan haiwan-haiwan yang melata. Banyak sangat. On spot tu berlaku. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah tahan dulu. Berlaku juga tsunami. Itu kecil. Tsunami, gempa bumi yang mati ratus ribu itu kecil. Benda kecil. Dulu satu kaum habis. Selesai kaum sampai tak jumpa ada hari ni kaum tu. Ada kaum yang kita boleh nampak mayat dia. Ada kaum langsung tak pernah jumpa mayat. Ada kaum yang kita tak pernah tahu nama pun. Allah hapuskan terus habis. Hancur. Tapi kita hari ni, kalau kita kata tsunami berlaku di Palu, di Aceh, di Jepun, itu benda yang kecil. Sebut ulama benda yang kecil. Benda yang sikit saja. Sebab Allah tak hapuskan semua sekali kaum yang ada. Kaum umat kita ni, umat Muhammad, Allah tak hapuskan semua. Tunjuk sikit kebesaran, kehebatan azab Allah SWT. Tunjuk sikit. Tapi manusia dangkal yang hina kita ni dia berasa besar. Hujan batu turun berasa besar. COVID-19 turun berasa besar sangat, teruk je. Tapi sikit. Kita tak tengok berapa teruknya taun yang turun ketika sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Yasrib itu bumi penuh dengan taun. Bumi penuh dengan virus. Bumi penuh dengan penyakit. Siapa pergi tak keluar mati. Kalau balik ke tempat dia, ramai yang kena jangkit. Sebab tu orang tak berani pergi. Tapi sebab nak cari harta, pergi bumi ya Yasrib. Bumi yang penuh dengan penyakit. Akhirnya bila didoa oleh Nabi SAW, lahirnya Nabi. Bila Nabi dah meningkat dewasa, dapat wahyu, maka doa. Maka bertukar Yasrib kepada Madinatul Tayyibah. Bila disebut Madinatul Tayyibah, maka bersihlah bumi Madinah hingga jadi bersih sebersihnya. Tidak ada penyakit di sana dan sampai keadaan yang baik. Maka bila Nabi berhijrah masuk ke bumi Madinah, maka ditukar pula kepada Madinatul Munawwarah. Bandar yang bercahaya. Bandar yang penuh dengan keberkatan. Penuh dengan nur. Yang Allah berikan kepada bumi Madinah ketika itu. Madinah maksudnya bandar. Itu kita panggil Madinah lah. Madinah itu Port Dickson. Itu maknanya bandar Port Dickson. Jadi Allah berikan lain. Berbagai-bagai. Kita ni Nabi doa, ya Allah, jangan engkau terus timpakan bala, ujian ataupun azabmu terus on the spot kepada umat Muhammad, umatku. Allah terima doa Nabi SAW dan kita tak on the spot kena. Sebab tu kita tengok ramai orang buat maksiat masih tak ada kena apa lagi. Kenapa tak ada tu? Kita dah doa bagi sikit mati hancur semua. Tu kita manusia yang tak reti, tak cerdik, yang bodoh kita ni kena faham. Sedar diri kita ni jahil. Sedar diri kita ni bodoh. Sedar diri kita ni hina. Kita tak tahu apa-apa. Jangan kita duk berasa diri kita hebat.
Kita hebat kerana kita ni ada kalimah la ilaha illallah. Tu ya kita hebat. Kalau tak ada kalimah la ilaha illallah, mampus tak ada apa kita ni. Rosak hancur. Kalaulah Nabi itu wafat ketika perang Badar, kita langsung tak ada apa. Tak boleh nak pakai baju. Hala ada bogel habis semua kat sini. Kerana perjuangan Nabi SAW, kerana begitu payahnya, begitu susahnya Nabi SAW membawa Islam, berdoa pada Allah SWT yang sanggup 313 orang yang berlawan dengan musuh-musuh Allah, dibantu oleh para malaikat. Hari ini kita boleh pakai elok. Ada kalimah la ilaha illallah di sepelusuk dunia. Azan boleh duduk dengar. Boleh dengar azan. Tak boleh dengar azan dekat dalam masjid. Boleh dengar azan dalam TV, dalam handset. Boleh keliling semua dengar azan. Tak salah kalau dengar azan. Siapa kata salah? Dengar azan dekat, bukan daripada orang sendiri. Boleh dengar daripada handset. Boleh jawab. Walaupun bukan hukum wajib jawab. Tapi boleh jawab. Tak ada masalah. Dapat pahala jawab. Memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah berikan kelebihan pada umat Muhammad. Kalau tidak kalimah la ilaha illallah, kita hina dengan kita berasa hebat sangat. Dan kita berasa banyak sangat. Kita boleh buat itu, buat tidak. Tak ada apa daya upaya. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Begitu banyak Allah berikan kelebihan umat Muhammad. Apa lagi asbab, apa lagi alasan kita nak ingkar kepada Allah? Apa lagi alasan kita nak lawan Nabi SAW? Apa lagi alasan kita tak nak ikut apa yang Allah suruh buat? Tak ada. Kita tak ada alasan. Kenapa kita duduk lawan Nabi? Sebab kita bangang. Sebab kita bodoh. Sebab kita ni bengong. Tak tahu punca. Macam orang tak tahulah kalau bawa kereta ni. Kalau orang tak tahulah kalau pergi sini, tempat ni. Orang tak tahu. Kalau stroke, bagaimana ubat dia. Kalau orang tahu ubat dia, pusu-pusu orang datang nak buat kerja. Nak selesaikan penyakit dia. Contoh mudah lah kalau kita tahu ada seorang sana ustaz, dia pandai ubat penyakit barah. Punya ramai orang pergi kat dia sebab nak buang barah. Sebelum ni kita bodoh, kita bangang tak tahu siapa. Yang kita tahu pergi hospital, lepas tu buat ubat apa semua, apa kemo apa semua, itu saja. Tiba-tiba Allah jadikan satu orang manusia yang dia pandai merawat dan dia boleh memulihkan penyakit barah. Hari ni ramai. Kita tahu saja, kita pergi sebab kita dah tahu namanya ilmu. Kita faham, kita tahu dan kita jelas benda tu. Kita pergi pula, kita rawat baik pula. Kita pada orang lain pula tahu. Maka kita akan buat benda tu. Ni hari ni kita nak tahu kelebihan umat Nabi Muhammad. Berbeza begitu jauh langit dan bumi dengan umat-umat terdahulu. Jadi apa lagi alasan kita tak nak ikut Allah? Apa alasan kita nak menentang Nabi? Kenapa kita duduk lawan tak nak ikut ajaran Islam? Kenapa kita duduk menentang ulama? Kenapa kita duduk menentang orang-orang yang alim, orang yang cerdik pandai? Mereka ni menghafal Quran. Even mereka tak hafal Al-Quran, mereka ini memahami Al-Quran. Mereka tahu apa isi Al-Quran. Mereka tahu apa hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka timbal balik setiap keputusan. Mereka timbal balik setiap perkara mengikut hukum Allah. Even dia benci pun kerana Allah, dia suka pun kerana Allah. Kita benci kadang-kadang ni, kita benci kan kerana Allah, benci tak suka sebab diri kita tak suka. Lepas tu kita buat muka memek, muka masam, tak suka, muka menjemeh apa semua sebab kita tak suka dengan sebab diri kita. Bukan sebab kita tak ada apa benda yang boleh kita tak suka dengan orang, tak boleh. Kalau kita tak suka dengan orang, hukumnya haram. Haram. Kenapa kita tak suka dengan orang? Aku tak boleh suka pada orang tu. Tapi aku tak suka dengan perbuatan dia. Dan pada perbuatan dia pun, kita kena tengok juga kadang-kadang perbuatan dia itu bagi kita nampak jengkel. Tetapi di sisi Allah tidak. Sebab wali Allah, kita tak tahu siapa dia. Wali ni bukan kita boleh tengok dia duduk lompat ke, duduk terbang ke. Ya tidak. Ilmu lipat bumi, siapa-siapa boleh mengaji. Orang awam yang mengaji, tahu tauhid, faham apa semua, dia boleh mengaji ilmu lipat bumi. Kalau kita mengaji, tapi ilmu tu Allah dah angkat. Sebagian ulama, sebagian ilmu orang-orang tentu je yang boleh faham, yang boleh tahu ilmu tu. Tapi kita tak ada dah. Contoh kita bagi. Sebab hari ni ilmu bumi, kita guna jin. Tidak. Sejak zaman Nabi dulu, sejak zaman itu, kita dah ada ilmu ni. Tapi Allah angkat, Nabi sebut diangkat. Cuma sebagian Allah masih lagi ada, mungkin dia tak bagi tahu sebab takut sesat. Contoh kita bagi. Ini banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagikan. Bukan sedikit kelebihan Allah Ta'ala bagikan pada umat Muhammad. Banyak lagi. Tapi kita ni jahil, tak ngaji, tak pernah dengar. Kita duk kata benda tu tak ada. Kita kata itu sesat. Dan kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang.
Sebab kita duk nampak benda yang ada depan mata, duk tengok TV, duk tengok YouTube, duk tengok handset, benda yang kita duk tengok, jadi benda tu kita berasa betul, padahal benda tu tipu. Ini kejahatan, kebinasaan akhir zaman. Ni namanya fitnah akhir zaman. Ni namanya ujian akhir zaman. Yang kita tak boleh nak fikir mana baik, mana buruk. Yang tak boleh nak bezakan dah. Tak tahu, nampak ni macam baik, nampak ni macam elok, tapi tak boleh nak beza dah. Sebab Allah tarik sikit demi sikit demi sikit. Masa dan waktu yang kita diberikan oleh Allah ni guna sebab mungkin kita raut habis semua yang ada dalam ilmu Allah SWT. Apa jenis ilmu yang kita kena raut habis semua. Semua kita nak ambil ilmu laut, ilmu sungai, ilmu awan, ilmu langit, ilmu tanah. Semua kena raut habis semua supaya kita menjadi manusia yang berilmu. Nabi pesan, kamu nak dunia kena ada ilmu, kamu nak akhirat kena ada ilmu, nak dua-dua kena ada ilmu. Ngaji ilmu agama paling utama, lepas tu ilmu lain ni kena ngaji. Jangan kita duk ngaji ilmu agama tak tahu. Tu duk pesan. Ilmu ini wajib menuntut sampai masa ilmu tu letak tepi. Hampa carilah jawapan dia sendiri. Sampai masa ilmu tu letak tepi. Ada lagi ilmu lebih besar lagi daripada ilmu tadi tu. Sampai masa. Ni sekarang kita duk orang awam. Orang tak cerdik. Orang awam ni orang tak cerdik. Lagu tu. Lampu merah kita berhenti. Macam tu je lah cerdik. Itu cerdik awam. Lampu kuning kita hati-hati. Lampu hijau kita berjalan. Cerdik awam-awam biasa sajalah. Peraturan. Sampai masa dia lebih pada itu lagi. Dia tidak ada benda tu lagi dah. Sampai masa dia akan mencapai bila dia ngaji, dia beramal, ngaji saja tak beramal tak guna. Allah beri kelebihan Muhammad begitu besar. Nabi Musa bertanya lagi, kalaulah umat Muhammad ni niat buat baik, maka malaikat rokit tulis satu lah. Nabi Musa duk ngadu dengan Allah. Sebab Nabi Musa ni kalamullah, boleh duk cakap dengan Allah. Ya Allah, ada umat nanti, dia ni niat saja, tak buat lagi, dia niat saja. Bila dia niat nak buat baik, malaikat tulis satu pahala. Alah, satu pahala ke dia? Ni orang bodoh cakap macam ni. Satu pahala Allah lebih besar daripada isi langit dan bumi ni. Satu pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pelekeh. Cuma orang tak cerdik dia pelekeh. Dia tak tunjuk pelekeh. Dia tak sebut Allah. Tapi satu ni dia tak buat. Dia tak dengar. Satu ya. Walaupun dia tak cakap, dia tak niat. Tapi satu, dia bentuk perbuatan ke, sifat dia ke, dia macam pelekeh. Satu. Dia tak tahu betapa besarnya satu pahala darajah yang Allah berikan pada dia. Perbezaan darajah ini begitu hebat. Sebab tu ketika ditimbang, ada umat, dia tengok, mai mana datang ni? Rupa-rupanya darajahnya hanya bagi minum seekor lalat. Bagi minum seekor lalat. Dia bukan bagi suap kat lalat tu panggil lalat tak. Kebetulan dia duduk minum, lalat mai duduk hinggap macam kita. Lalat mai duduk hinggap, duduk minum. Lalat duduk hinggap, duduk minum. Minum lalat ni banyak mana? Setitik tu habis ke? Mana ada habis? Dia kata apa? Halal. Tu lah. Esok ke akhirat, timbang hak halal tu lah. Timbang hak halal tu, tabarakallah, kebesaran Jalla wa'ala, begitu besarnya pahala. Sikit lah. Jangan kata satu itu kecil. Orang yang niat buat baik, roket cantik dah. Satu pahala kebaikan. Dan timbangan ikhlas tu tak kira lagi. Ini kebesaran Allah. Bila dia buat niat, aku kejap lagi nak kemas pondok. Niat nak kemas pondok kan baik. Aku kejap lagi garaj aku tu, kereta aku kotor, aku nak cuci biar bersih. Allah suka bersih. Dia niat. Dia tak buat lagi. Dia niat nak cuci kereta. PKP tak cuci kereta, tak berjalan mana. Sampai berabuk habis semua. Kan? Nak cuci niat supaya bersih, nampak. Kerana Allah suka bersih. Dia niat, Allah tulis satu. Lepas subuh je lagi, dia pergi keluar, dia ambil kain sepan, dia ambil air, dia jurus, dia basuh. Terus 10 Allah Ta'ala tulis. Kata Nabi Musa, ada umat macam ni ya Allah. Tadi satu dapat dah, lepas tu dia buat dapat 10. Sebelah dia dapat, ya Allah, subhanallah. Hingga gandaan 700 kali ganda. Tapi kalau dia niat buat dosa, tak tulis lagi, ya Allah. Hingga dia buat dosa, bila dia buat dosa tu, Allah baru tulis satu jahat. Satu dosa, baru tulis satu. Kalau boleh aku nak umat aku lah yang ni, umat Nabi Musa. Biarlah umat aku yang dapat ni. Nabi Musa ni perang dengan Fir'aun.
Pak dia. Bukan orang lain pak dia. Kan? Asyah ada kat sini. Mak dia. Dia perang. Nabi Musa minta, apa kata Allah? Sesungguhnya itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Bukan orang lain. Allah bagi. Kita kena tahu kelebihan ni, bagi tahu pada anak kita, bagi tahu pada cucu kita, bagi tahu pada jiran-jiran kita betapa besarnya nikmat Allah Taala bagi kepada umat Muhammad. Yang kita hidup hari ini begitu selesa, yang kita hidup keadaan yang begitu tenang. Oh, serabut juga. Serabut tu masalah hang. Duk cari duit, fikir dunia memang serabut. Duk banyak dosa, serabut Orang yang tak banyak dosa, dia tak serabut. Dia susah pun, tak ada apa. Boleh kat situ juga. Pasang mancing lagu tu. Pergi sembang orang tu juga. Ada orang yang kaya apa semua, nak sembang orang pun tak sempat. Betul tak? Nak jumpa orang, oh kalang kabut. Payah, sampai orang pun pening. Ini tak biar orang mudah. Kehidupan mudah. Nabi ni, dia kaya. Dia pangkat besar. Orang paling besar di dalam ketika zaman era kehidupannya tu, dia paling besar, semua menghadap. Tapi dia elok sembang orang. Cakap bermain dengan budak-budak, elok lah ke. Dia pergi duk main, duk mana apa semua, duk kuda, siap pergi perang, pergi niaga. Elok je semua Nabi buat. Tak ada kita nampak Nabi duk stres ke apa semua, tak ada lagu tu. Kan? Kenapa? Kerana kehidupan dia itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja kerana Allah. Ini umat kelebihan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Musa lagi bertanya, wahai Tuhan, saya dapatkan ada umat 70,000 orang dari mereka akan masuk syurga tanpa hisap. Kita, umat Muhammad, akan mendapat kelebihan 70,000 manusia. Tapi kita tak tahu termasuk atau tidak. Tak dihisap, terus masuk syurga tanpa hisap. Keluar pada kubur, duduk pada mahsyar, zoom masuk syurga terus. Dia tak kira dah. Dia tak kira terus masuk. Ada 70,000 orang. Kita termasuk atau tidak? Wallahu alam. Kalau nak banding dengan sahabat Nabi 124,000, tak ada peluang. Tak ada peluang. Sahabat Nabi 124,000. Ni nak 70,000. Kita ada peluang tak? Tak sudut perangan. Kalau duk berlawan Allah SWT lagi, saya tak lawan. Cuma tak sesuai zaman ni. Bangang ni tu. Tak cerdik. Allah suruh buat patuh semayang. Ala-ala bela dia semayang. Allah suruh buat hukum-hukum macam ni. Ni hukum hudud, hukum ni. Dalam Quran dia sebut. Dia ada alasan panjang lebar. Allah kata kena patuh, kena taat. Sekian. Dia langgar. Isteri kena taat pada suami. Dia langgar habis. Anak-anak kena taat kepada mak ayah. Dia langgar habis. Kena hormat pada ulama, pada guru. Dia langgar habis. Kan? Ini bila-bila masa kita nak duduk dalam 70,000. Memang tak ada harapan. Blacklist tu kan. 70,000 nama tak ada. Blacklist. Hal lepas pada tu, hisap juga apa ringan. Belum tentu juga lagi. Tak ringan-ringan ni. Jalan hisap. Allah pun tengok. Mesti benar. Nabi sebut. Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Siapa yang duk kira-kira kami esok dekat padang mahsyar? Siapa yang duk tengok kami, yang duk hukum kami ni, duk kira berapa masuk syurga ke tidak? Siapa dia? Nabi sebut apa dah? Allah yang akan kira-kira. Oh, Allah kira-kira ke ya Muhammad? Ya. Kalau Allah kira-kira aku selamat kenapa pula? Allah kira-kira. Ni macam hal belek ajalah. Kan? Tengok. Ada dosa sikit ni. Lepas tu kita cakap, ada sikit pahala tu ya Allah. Oh, ada pahala sikit. Tak boleh Macam kita lah kawan-kawan. Bukan kita kata sebut Allah tu macam kawan-kawan. Tidak. Ni nak cerita bagi faham. Lepas tu kata, kalau macam tu Allah kira hal belek, kata, tak apalah, ada sikit. Biar masuk syurga. Nabi kata apa? Pada sahabat, kamu faham tak apa yang disebut? Ya. Sungguh benar apa yang disebut. Allah akan kira lagu-lagu tu saja. Sebahagian umat akan dikira begitu saja. Datang, kira. Jangan kita duk bayang Allah pula duk kira macam orang. Tidak lah, ni nak bagi faham saja. Kiraan Allah tu Allahu'alam. Tapi nak kata mudahnya tu, kira, ada dosa pahala ni. Kita pun cakap, macam kita juga ada. Ada manusia macam itu di padang mahsyar. Ya Allah, kira pejama tak ada lah, kata memang punya dosa tapi ada baik kan tu. Kita depan Allah ni boleh. Ada manusia yang boleh berdiman-diman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku yang Nabi sebut dalam hadis. Maka kata, masuklah kamu. Masuk pergi. Gitu. Nabi kata benar apa yang disebut oleh Badui tadi itu. Ada manusia yang payah. Timbang baik. Wah, seronok. Tak letak satu takabbur. Nak tunjuk ke orang sikit sedekah, subhanallah, paling banyak. Semua orang tahu. Tiba-tiba ada sifat takabur. Dia
Makan, yakulu hasanah. Habis semua, habis. Tak ada guna pakai. Nak berlari kat mana kita? Nak duduk kat mana kita? Ini umat Nabi Muhammad yang begitu besar. Dan kita diberikan kelebihan yang begitu hebat. 70,000 tanpa hisab. Kita duduk tak kat situ? Wallahu alam. Tak tahu nak sebut. Seterusnya, Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah sama dengan ini dan ada tambahan. Ya Rabb, saya juga dapatkan ada suatu umat sebaik umat kerana melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Jadikan mereka umatku. Nabi Musa tanya lagi. Satu hadis yang lain pula. Umat yang akan membuat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Umat terdahulu Nabi hantar pada kaum dia. Nabi yang sampaikan. Dah dibantulah berapa orang. Tapi umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad dah wafat. Kita ni menjadi pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama mewarisi perjuangan, mewarisi jalan kerja, mewarisi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berpanjangan sampai hari kiamat kita terus mengerjakan urusan Nabi SAW. Nabi Musa minta, biar umat aku lah ya Allah. Apa kata Allah? Ni sesungguhnya umat Muhammad SAW. Sebab tu kita ramai ulama yang mewarisi perjalanan perjuangan Nabi. Bila ulama mewarisi perjalanan perjuangan Nabi, maka dia mewarisi segala ujian yang Allah berikan kepada Nabi. Ditahmah, difitnah, diherdik, dipukul, dihentak, dipenjara, masuk pula lokak apa semua, habis semua. Ada hari ni tengok dia ulama tapi tengok daripada fitnah. Dan zaman itu juga, iaitu zaman kita, orang termakan dengan fitnah. Oh, dia ni tak betul, dia ni buat jahat. Padahal dia ulama besar. Tapi kita tak cerdik, kita tak bijak. Orang tak ngaji, dia tak pandai. Macam orang tak pernah tengok kereta. Tak tahu apa benda kereta tu, apa benda. Ambil Ferrari sebiji, boh compang-camping, tayar tu boh macam hodoh sikit, apa boh karat, apa semua. Enjin tu nampak kotor, apa semua. Ferrari. Boh kancil pula, cat cantik, spoiler, apa semua. Dia tak tahu mana satu ni. Dia kalau dia keluar, dia pilih hak mana. Dia nampak hak cantik lagi. Tapi dia tak tahu hak Ferrari ni tak cantik apa. Tapi sedap guna. Laju. Elok. Tapi dia tengok hak ni. Sebab mata kita adalah mata yang Allah berikan perhiasan. Bukan mata rohaniah. Sebab tu kita tak nampak benda kecantikan yang sebenar. Kebatinan kita tak nampak. Kita nampak lahiriah saja. Oh, cantik, kemas, elok, muka comel, jadi bini aku apa ni. Darah tu lah boleh pergi. Tak boleh nak pergi ke mana darah tu. Suruh pergi masak tu, dia masak sekali. Garam pun tak ada. Suruh basuh baju. Okey, lagi tahan basuh baju. Silap hai bulan nak tekan mana pun tak tahu. Betul tak? Ni nak tekan mana satu, beli je mesin basuh. Lempang kali, baru cerdik. Nak tekan mana pun tak tahu. Biar ambil duduk sungai je, duduk gosok dengan tangan lebih baik macam orang dulu. Tak ni tekan mana. Nak tekan mana satu. Ni hang terti baca ke? Terti baca tapi tak faham. Wah, siapa pemenetang ada kat situ. Time apa, spin ada. Kan? Masuk dia spin dia dulu tu. Baru cerdik. Lebih mudah darah tu tak tahu. Tu jadi sebab kita duk pandang lahiriah. Cerdik nampak lahiriah tak boleh guna pakai. Batiniyah itu yang Allah minta. Itu namanya istikharah. Istikharah. Kadang dia bagus, dia elok perangannya. Tak sesuai dengan kita lagi. Belum tentu sesuai dengan kita. Sebab kita punya pandangan bukan betul. Memang dia elok. Allah Nabi suruh cari yang beragama cantik apa semua. Okey, kita nak kahwin dengan dia apa semua. Contoh. Tapi adakah dia sesuai dengan kita? Belum lagi. Sekufu tu tengok dulu. Nabi tu tengok sekufu. Kita tengok fikir dia boleh baca Quran, dia boleh imam apa semua. Belum lagi. Ini banyak perjalanan yang besar. Kita cerdik pandai. Nabi suruh duduk merisik. Merisik ni sunnah Nabi SAW. Jadi perisik sekejap. Kan? Itu. Jadi kena tahu. Bila sahabat Nabi jumpa, kata, ya Rasulullah aku nak kahwin. Dah jumpa perempuan tu tak tahu. Tapi dengar nama lagu ni yang baik apa semua. Dah tengok muka dah, tak tengok muka dah. Dah tengok perangai, dah tengok. Pergi dulu tengok, baru tahu. Merisik dulu. Lepas tu baru pergi pinang dia. Maksud pinang apa? Khitbah. Janji nak kahwin. Saya nak nikah dengan hang. Baik, saya terima. Tu janji nak kahwin. Khitbah lalu.
Oh, tak ada hantaran ke? Bunga para ke apa? Sirih pinang ke apa? Tak ada. Habis kita buat kenapa? Harus. Nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Kan? Lagu pilih buat macam mana pun. Asalkan benda tak membazir dan tidak menyusahkan. Nak minang pun, ya Allah ya Tuhanku. Umat Nabi Muhammad ni mudah saja. Allah bagikan mudah tetapi manfaatnya besar. Bukan kita ni pula terbalik. Payah dan keburukannya besar. Dahlah payah. Nabi kata senang saja. Kita cari kepayahan. Oh, kena buat kenduri ni sunnah Nabi. Ya, memang kena buat kenduri. Cari mana yang mampu. Biskut kering pun ada, tak ada masalah. Tapi kita tak pegang apa title. Malu ke orang. Allah tak suruh kita malu kot bahagian ni. Allah suruh kita malu bahagian kita tak ibadah pada Allah tu. Allah suruh kita malu kerana kita tak buat kepatuhan pada Allah. Hak tu kita kena malu dengan Allah. Tapi bahagian ni kita pula pelik tak malu nak bagi makan. Makan kenyang gitu. Keluar-keluar tu masuk dalam jamban. Kan? Tapi bila kita sebut macam ni, orang lain perangai. Kan? Tu kenapa? Sebab dia duduk pilih kancil tadi nampak cantik. Dia tak tengok Ferrari yang begitu kuat dan tegap tadi tu. Itu beza. Macam kuda. Tengok kuda besar, tinggi apa semua. Comel, elok, ladang. Tapi tak pernah training pun. Hanya duduk dalam kandang musim kat situ. Beza dengan kuda yang kita dah lasak training, panggil tahu apa semua. Tapi dia badan dia kurus sikit pada tadi. Ambil gemuk tadi. Orang yang tahu kuda dia tahu mana satu. Hak ni elok apa kaki pun kita tahu. Orang main kuda, walaupun badan berkurak, dia tak heran kurak tu. Dia tengok kaki, cuba berlari sikit trot. Canter tengok. Okey lari, tak pincang apa semua. Tanah apa dia tak rata pun boleh, tanah rata pun boleh. Okey, tak ada masalah. Tapi orang yang mari tengok, apa badan kuat. Dia tak tengok kaki. Dia tengok badan yang bersih. Padahal lari tak boleh. Ni orang cerdik. Ni yang kita kata orang bengong tak bengong. Orang jahil tak jahil. Jadi kalau kita tahu umat Muhammad SAW berapa besarnya kelebihan, kita jadi mudah. Mudah apa? Mudah kenal diri kita siapa. Jadi kita tak heran apa benda. Dan Allah berikan banyak nikmat yang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disebut lagi Nabi Musa. Wahai Tuhan, aku tengok dapat ada umat yang kitab Allah itu dalam dada mereka hafal, tapi mereka membacanya sambil melihat. Jadikan mereka umatku. Dia ngapal. Tapi bila dia baca Quran, dia lihat. Siapa? Allah kata apa? Itu umat Muhammad. Apa maksudnya? Kita ngapal satu pahala, kita tengok baca Quran dapat satu pahala, 2 pahala dapat. Kita baca satu huruf, 10 pahala. Kalau ada 10 huruf, 100 pahala. Allahu Akbar. Dahlah ngapal dapat pahala. Baca dapat pahala. Huruf tu dapat pahala. Mana nak main benda ni? Dengan kata baca Quran, hang baca buku biasa yang bermanfaat dapat pahala. Masak. Bab buku masak. Bab jaga burung. Bab baiki kereta. Bab baja tanah. Bermanfaat dalam kehidupan kita untuk patuh kepada Allah, pahala selalu. Ni yang kata Quran, hak lain dapat pahala. Cuma besar pahala tu kita tak tahu banyak mana. Tapi Quran kita tahu. Secara zahirnya, ada pun lebih dari itu, kita tak tahu dah. Allah berikan begitu besar kepada umat Muhammad SAW. Mereka hafal, mereka baca Quran, tengok, dan mereka dapat pahala. Nabi Musa minta umat dia, tapi tak dapat kitab Taurat. Ini umat Muhammad SAW. Nabi Musa bertanya lagi, Ya Allah, aku ingin menjadi umat Muhammad SAW. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, Ya Musa. Bila dengar ni, Nabi Musa nak menjadi umat. Ni yang Nabi sebut kepada Umar Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar duk baca kitab Taurat. Nabi tanya, Ya Umar, hang duk buat apa? Baca kitab Taurat. Duk faham kitab Taurat ni, Ya Allah, ni Ya Rasul. Ya Rasulullah. Berapa hang duk baca? Nak ngamal lah kata. Kalaulah Nabi Musa tu ada dan menjadi umatku, nescaya dia pun tidak akan baca lagi Taurat. Kerana dalam Quran dah lengkap. Ni Nabi Musa minta jadi umat Nabi Muhammad bila tahu semua kelebihan tadi itu, sebahagian kecil,
Banyak lagi kelebihan yang lain. Sebagian kecil umat Nabi Muhammad SAW ni, Nabi Musa kata apa? Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Lalu Allah sebut apa? Ya Musa, aku telah memilih engkau dari semua manusia untuk menerima risalahku, iaitu Taurat. Bukan saja Taurat, bahkan suhuf Nabi Musa dapat juga. Aku telah memilih engkau dari semua manusia untuk menerima risalahku dan firmanku. Maka terimalah apa yang aku berikan kepadamu, dan jadilah dari golongan orang-orang yang syukur. Aku dah bagi kamu kitab. Aku dah bagi kamu apa dia risalah. Aku dah bagi kamu apa lagi? Apa syariat dia. Semua dah bagi dah. Dia tunggu apa lagi? Cukuplah bersyukur apa yang kamu ada. Padahal Nabi Musa ni nak di umat Nabi Muhammad. Tapi Allah kata bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari kaum Musa ada orang-orang yang memimpin umat ke jalan yang hak. Dengan hak itu mereka berlaku adil dan mengadili. Surah Al-A'raf ayat 159. Nabi Musa alaihi salam. Maka puaslah Nabi Musa alaihi salam dengan jawapan Tuhan ini. Allah bagi jawapan sikit saja. Apa? Allah Taala bagi jawapan sikit saja. Wahai Musa, kaum kamu nanti akan memimpin ke jalan yang hak. Ada satu kelompok kumpulan daripada umat Nabi Musa menyampaikan kebenaran dan mereka ni akan buat keadilan. Adilan Allah bagi sikit saja. Menyampaikan yang hak dan buat adil. Tu aja. Honor dah Nabi Musa alaihi salam. Kita umat Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad ketika nak sakaratul maut, nak wafat, bila Allah bagi tahu sekian doa Nabi, seronok. Allah kata, umat engkau lah yang akan dihisab dulu. Umat engkau akan dapat syafaat. Umat engkau masuk syurga dulu. Nabi seronok. Pergi dalam keadaan gembira. Ini Nabi yang dia sayang pada kita. Dengan sayangnya, tidak buat ucapan cakap biasa. Sungguh-sungguh. Kita cakap sayang Nabi Muhammadul Rasul. Kami buat majlis. Apa lagi? Hijrah. Kami buat majlis. Isra Miraj. Kami buat majlis. Tara tu. Habis pada tu lupa dah Nabi. Tak ingat dah selawat pada Nabi. Tu bukan. Kita ni duk sambut Nabi setiap saat. Setiap detik. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Allah tak sama. Bukan Nabi tu sama macam Tuhan. Tidak. Tapi Allah nak kata taat tu sama. Taat Allah dahulu, kemudian taat Rasul. Mana taat Rasul ni sama ni, maknanya tak ada pangkah-pangkah dah. Apa Nabi sebut kena ikut. Tak boleh lawan. Wa uli amri minkum. Tapi kalau orang lain, tengok dulu. Baik syariat, ikut. Kalau tak baik, jangan ikut. Tapi kalau ada berbalah antara manusia ni, duk balah satu sama lain, ikut balik Allah dan Rasul. Ni yang kita duk gaduh lagi. Allah Rasul kata apa? Taat. Taat apa yang ikut landasan dia. Mana yang betul. Kumpulan A kah? Kumpulan B kah? Hak A kah? Hak B kah? Tengok. Berlandaskan ilmu. Bukan berlandaskan nafsu. Bukan berlandaskan harta dunia. Bukan berlandaskan cerdik pandai. Tidak. Berlandaskan Quran dan sunnah yang utama. Itu perlembagaan utama bagi umat manusia. Wallahu alam. Disambung Muqatil bin Hasyam yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang nama yang kuat itu dari Yusuf sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma zid ramal maghfirah wal barakah wa sallallahu ala majlis. Allahumma faqihna fi din wa bi ta'wil. Bicara mungkin masalatina wa min zuriyatina wa bana wa taqabbal. Alhamdulillah rabbil alamin.